Dengan ikhlas untuk anak, kita cakap dengan penuh keinsafan, kesan dekat jiwa anak besar. Ustaz, dia kata besar. Saya dah cuba, saya berani cakap benar. Bila kita cek balik berapa ramai orang Islam kita hari ini yang buat macam tu. Yang pesan dekat anak dia, bapak nak abang jadi anak yang saleh. Berapa orang cakap macam tu dekat anak. Abang mengaji, setakat yang abang boleh, abang usaha. Kalau abang berjaya, bapak bagi hadiah. Tapi bapak mau abang jadi anak yang saleh. Takut dia duduk di bumi mana pun, dia duduk di tempat mana pun, dia nak buat benda dosa ni, dia nampak muka bapak dia. Dia nampak muka pak dia duduk habaq kat dia tu, abang, bapak mau abang jadi anak yang saleh. Dia nampak muka tu, dia tak berani buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni banyak dalam Quran. Cerita Luqmanul Hakim, nasihat anak, semua umpama dia macam tu. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqmanul Hakim pesan ke anak, wahai anakku, la tusyrik billah. Kamu, bapak nak pesan satu, jangan syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik satu kezaliman yang besar. Kalau nada-nada yang macam ni kita guna dekat anak kita, insya-Allah barakah dia Allah akan. Kena buat macam tu. Dia kata kalau anak mai bagi salam, kita sambut salam dia, kita ambil dia, gosok kepala dia, cium dia, tunjuk kasih sayang pada dia. Serta bercakap-cakap dengan dia, ditanyanya apa yang patut ditanya daripadanya. Jadi, cakap dengan anak. Hari ni cikgu ajar apa di sekolah? Anak kita hadut taski, hadut jam 1, jam 2 tu pun, kalau kita tanya dia, seronok dia. Hari ni cikgu ajar apa di sekolah? Dia kata ajar menyanyi. Menyanyi apa? Baca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, budak taski. Dia tak tahu tu apa dia, dia kata menyanyi. Menyanyi pun menyanyi lah. Jadi kita buat semakan pada kerja hati dia bagi di sekolah. Budak-budak, bila kita duduk tanya tu, dia bangga. Dia bangga tu, dia nak abang kat kita apa dia mengaji tadi. Tapi sedihnya anak-anak ni, pak dia tak pernah tanya. Dia nak abang pula, pak dia balik kerja, dia pergi. Bapak, pijau lah sikit, aku penat ni. La ilaha illallah. Budak ni hancur harapannya. Kata bapak, tadi cikgu ajak ni, tiada kat mama. Weh, tak mau dengar. Tiada kat mama. Kita tunjuk kita tak suka kat dia, kita tak sedar kita merosakkan hati dia. Oh, Islam dah habaq dah, benda ni semua Islam dah habaq dah. Dia kata pada pelajaran dia kah, ataupun pada kerjanya kah, ataupun sakitnya kah, ataupun pada permesraan dengannya kah, semua ni kita kena buat. Tanya kerja dia, macam mana kerja abang? Banyak tak banyak lah ni abang untuk kerja kelang, abang buat kerja. Kalau abang jujur, Allah akan angkat abang satu hari esok. Hari ni abang jadi pekerja kelang, tapi kalau abang jujur, esok abang boleh jadi supervisor kelang. Itu kita nak kena bagi dekat dia. Tapi abang kena ingat satu, semayang abang jangan tinggal. Waktu semayang abang kena semayang. Minta kebenaran elok-elok dekat dia. Pahabak kata abang nak semayang. Kalau ini bentuk pesanan yang kita bagi elok anak kita, insya-Allah elok. Dan boleh didudukkan atas reba kalau patut direba dia. Kalau anak kecil ambil duduk atas reba kita kan. Walaupun kita penat baru balik kerja, ambil boh atas reba kan. Tolong budak-budak ni kalau pak dia ambil boh atas reba sekali habis. Dia rasa dia lah orang paling bahagia hari tu bila pak dia ambil boh atas reba. Kalau mak ambil buat riba tu tak apa lagi. Pak ni payah nak duduk cari riba pak ni. Payah nak duduk cari riba pak ni payah. Satu hari tu ambil buat riba besar dia. Cukup besar. Ataupun ditimang. Kalau patut ditimang dan sebagainya. Maka tidaklah anak orang. Ataupun anak-anak saudaramu. Dan anak kaum kerabatmu itu. Tidak diperdulikan. Dan buat tak mau bercakap dengan mereka itu. Demikianlah perbuatan segala budak daripada anak cucumu dan lainnya. Tu dia bagi panduan untuk kita jaga anak cucu kita. Tunjuk kasih sayang pada mereka.
masalah menghormatkan orang besar dan orang yang tua-tua. Maka ia itu disuruh syarak kita kerana ia satu adab yang bagus. Hormat orang tua-tua ni bagus. Yang ia dah sifat kemanisan, kemanusiaan dan bukannya sifat kebinatangan. Bermula dalil yang menunjukkan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada neneknya, katanya telah bersabda Nabi SAW, tiada daripada umatku yang beradab dengan adab kemanusiaan itu oleh orang yang tiada belas kasihan akan budak-budak kami, dan bukannya daripada umatku yang beradab dengan adab kemanusiaan itu oleh orang yang tiada tahukan kehormatan orang tua-tua kami. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Sopa macam tadi juga. Dia suruh supaya orang tua hormat budak-budak muda dan budak muda hormat pada orang tua-tua. Satu lagi, dia kata menghormatkan orang tua dan orang besar tu bagaimana caranya? Buat sebagaimana yang disuruh Nabi. Kalau datang orang besar dan orang tua-tua, maka hendaklah bangun kamu mempermuliakan dia. Dia suruh begitu. Kalau orang tua-tua, kita bangun hormat dekat dia. Dan sambut datang kepadanya, berjabat salam dan kucup tangannya kalau ia orang yang patut dikucup. Cium tangan ni disuruh oleh syarak. Disuruh oleh syarak. Kita dengan ibu bapa, kita dengan orang alim, kita dengan orang tua yang terhormat, perilaku dia disunatkan kita cium tangannya. Sabit dengan hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud dan sebagainya, cerita tentang berjabat tangan dan juga cium tangannya. Di antaranya hadis daripada An Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am atau kama qala, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Qatadah, aku bertanya kepada Anas, sahabat Nabi, apakah berjabat tangan itu merupakan amalan pada zaman Rasulullah? Jawabnya ya. Zaman Nabi, salam itu amalan dia. Jumpa, salam. Kemudian di dalam sebuah hadis lain, dia kata,